Jemput. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua Pelasyant tingkatan 1 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar? Sihat ke? Liana tanya best tak photoshoot tadi? Best. Ya, photoshoot apa? Sama-sama kita nantikan. Photoshoot dengan apa nama MC Plus. Biasalah, kenalah tukar gambar kan. Alright, hari ini kita bertemu sekali lagi. Yang mana kita akan bersama-sama selama 1 jam dari pukul 8 hingga pukul 9 malam. Semalam kita ada bertemu lagi, hari ini pun ada. Okey, esok pun ada lagi rupanya. Hari Khamis pun ada lagi, betul? Dah straight 4 hari kamu akan bertemu dengan Semua dah lupa dah jadual. Sebab apa? Sebab banyak kelas kan. Okey, sorry tak masuk semalam, tak mengapa. Yang penting hari ini kita dapat berjumpa kembali. Okey, boleh dengar tak suara Boleh line okey ke? Warna putih ke warna merah? Sebab ada yang cakap lensa merah. Ramai yang cakap putih kat sini. Ada yang seorang tadi cakap lensa merah lah. Mungkin line dia, okey, mungkin line kamu, talian kamu, internet kamu kena reset balik. Sedih tau difitnah macam ni. Tiba. Okey, dah makan malam ke semuanya? Adakah kamu semua sudah makan malam? Sudah, ramai yang dah makan, ada yang belum, kita sama high five. Tiba. Okey, sebelum belum makan malam lagi, mungkin kejap lagi lepas habis kelas dengan kamu, pada pukul 9 baru makan. Sehat tak? Sehat je, sehat. Begitu juga sentiasa mengharapkan agar kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan juga sentiasa ceria di samping keluarga yang tercinta. Cuma sepunya tekak tak berapa nak okey sikit. Sebab apa? Sebab tadi ada seminar SPM dengan tingkatan 5. Jadi masa seminar tu saya cakap non-stop tanpa henti. Sedar-sedar macam alamak. 1 jam lebih dah. 1 jam 30 minit. Jadi dekat situ tidaklah mematahkan semangat untuk bersama dengan kamu semua. Okey, untuk hari ini sebenarnya saya dah berikan nota awal kepada grupa. Jadi macam semalam saya cakap, ingat tak ada kita nak belajar karangan, betul? Untuk next slot baru kita buat karangan sebab nota hari ni sebenarnya saya dah ceritakan. Saya dah sediakan awal. Saya lupa yang saya dah sediakan nota awal yang untuk hari ni. Jadi hari ni sebenarnya apa yang kita nak tengok? Bukannya topik karangan tetapi untuk hari ini kita nak lihat adalah pemahaman petikan. Okey, ini yang kita nak lihat sama-sama. Cara nak menjawab soalan berdasarkan petikan. Alamak, tak print lagi. Hai, nak print ke? Kalau nak print tak apa. Tak print pun tak apa. Sekejap sekejap sikit. Okey, kalau tak print pun kamu boleh tengok dekat TV ni. Katakanlah kalau macam dah print tu lagi baguslah. Supaya kamu dapat menconteng ataupun menulis nota yang disediakan kat situ. Okey, hari ini apa yang kita nak tengok sebenarnya cara untuk menjawab soalan berdasarkan petikan. Nanti saya akan pilih, okey, siapa yang nak baca petikan boleh baca. Bolehlah sikit sejimatkan tekak ni, suara ni kan. Risau takut tiba-tiba nanti kat hujung-hujung tak ada suara pula. Okey, lepas tu saya akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan petikan ni. Ya, Iman Natasha. Iman tak dapat. Tak bolehlah tengok nama Iman ni. Dia kalau tengok mesti terasa macam nak menyanyi. Okey, dan seperti biasa kalau ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita belajar pada hari ini, kamu boleh terus tanya dekat ruang chat itu. Okey, topik berkaitan cara nak mendapatkan markah yang tinggi dalam soalan berdasarkan pemahaman petikan. Boleh? Boleh. Jadi kita akan tengok sama-sama. Sebelum kita tengok bentuk soalan, sebelum kita tengok petikan dia, saya nak ceritakan sedikit bentuk-bentuk soalan dan juga cara nak menganalisis petikan ini. Okey, boleh ke tidak semuanya?
Boleh. Jadi kita akan tengok sama-sama cara nak analisis petikan ni. Kita berkenalan dulu dengan soalan pemahaman petikan ni. Sebab apa? Orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal rupanya dia mengada-gada lah tiba. Okey, let's go. Kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu mendapat 100% ilmu yang akan saya sampaikan pada malam ini. Okey. Untuk soalan petikan ni, sebenarnya dia ada pecahan-pecahan soalan dia, ya Putri. Ada soalan 1, ada soalan 2 dan ada soalan 3, Alia. Okey. Untuk soalan 1 dan soalan 2 ni, jawapan dia ada dekat mana? Jawapan dia ada dalam petikan. Apa yang kamu perlu buat hanya perlu cari sahaja isi dia, ya. Boleh tak sir kalau soalan 1 dan soalan 2 ni kan berdasarkan petikan, tapi saya nak buat jawapan sendiri. Jawapannya tak boleh. Okey. Kalau kamu reka sendiri jawapan yang mana isi dia memang ada dalam petikan, tapi kamu tak menjawab soalan, maka tiada markah untuk jawapan kamu. Faham ke? Faham? Faham. Saya nampak smart malam ni. Esok pakai baju turtleneck balik. Boleh? Malam ni tak tahu kenapa smart. Sebab tadi kan seminar dengan tingkatan 5. Kena smart-smart. Okey. Boleh tak semuanya? Boleh, ya. Kena tengok petikan. Jangan tengok crush. Risau takut dia tak membantu apa-apa. Okey. Seterusnya, tak boleh guna pendapat sendiri kecuali kalau soalan tu berkaitan pendapat, ya Dinas. Kalau dia tanya pendapat, apa pendapat awak pasal si dia? Kita pun bagi pendapat kita, ya Izzat, pendapat yang logik. Oh, dia tu okey, baik. Tapi okey lah. Gitu, bagi pendapat tapi tak ada huraian, tak ada contoh. Pun tak guna juga kan? Begitu juga dalam soalan bahasa. Kalau dia bagi pendapat, kamu kena berikan pendapat yang logik. Okey, yang boleh diterima. Okey. Katakanlah kalau dia ada perbandingan. Perbandingan macam mana? Dia macam ni. Petikan tu dia akan berikan lebih daripada satu petikan, betul tak? Ada petikan 1 dan ada petikan 2. Okey? Katakanlah dia minta perbandingan. Contohnya, dia minta isi daripada petikan 1, lepas tu isi daripada petikan 2. Macam mana nak jawab? Bergantung kepada kehendak soalan. Contoh dia minta persamaan. Persamaan macam mana? Okey. Persamaan contoh soalan dia, ya. Bahan 1 ni ada seorang budak lelaki dia suka menabung. Tujuan dia nak beli kasut. Dalam bahan 2 mengisahkan seorang budak lelaki juga dia suka menabung. Tapi tujuan dia untuk membantu keluarga dia. Jadi dekat situ dia ada perbandingan. Mereka suka menabung, betul? Suka menabung. Lepas tu ada juga perbezaan. Perbezaan kedua-dua bahan ni maksud dia ialah isi daripada kedua-dua bahan tu berbeza. Jadi nak tak nak kamu kena letak jawapan dia dalam petikan mengikut bahan yang diceritakan. Boleh ke tidak semuanya? Boleh. Ada yang tengah makan ke? Risau jangan sampai saya tengok spot check seorang-seorang ni yang buka kamera ni. Okey, lapar. Samalah kita. Lapar. Saya tak makan nasi lagi hari ni. Ya Allah, tak makan nasi lagi. Rasa macam cemerlang. Malam ni kena bedal nasi ni, kena makan nasi. Pagi tadi breakfast bihun goreng. Lepas tu tengah hari tak makan. Lepas tu balik daripada balik dari syuting tadi semakan biskut je, makan roti. Dia punya diet tu bukan main lagi, ya. Okey. Harap-harap kuruslah, amin. Okey. Soalan seterusnya nombor 2. Untuk soalan pendapat. Tadi ada yang tanya, "Sir, pendapat ni apa dia?" Okey. Pernah dengar tak kemahiran berfikir aras tinggi? Aqaibat nama dia. Kemahiran berfikir aras tinggi maksud dia kamu mesti berikan jawapan berasaskan idea sendiri. Okey, tengok kehendak soalan dan jawapan kamu tu kena apa? Kena logik. Okey? Kena logik dan relevan. Saya tulis kat sini, ya. Okey. Logik dan boleh nampak tak tulisan? Boleh. Logik dan relevan. Maknanya ialah
jawapan yang kamu berikan tu boleh diterima oleh masyarakat, cik. Boleh diterima oleh cikgu. Faham? Boleh diterima. Mungkin pendapat kamu ataupun isi yang kamu berikan tak sama dengan orang lain. Tapi bila tengok isi orang tu betul, isi orang ni pun betul, menjawab kepada kehendak soalan. Jadi, dapatlah markah kat situ. Pegang benda ni sampai bila-bila. Maknanya, kalau soalan kebat, tak kira lah kamu tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke tingkatan 3, 4, 5 pun sama. Soalan kebat sahaja kena logik dan relevan. Tak boleh buat main suka je. Walaupun dia tanya pendapat kita. Fahim tum ya anak-anak tum? Fahim. Faham semua. Okey. Katakanlah kalau isi ada dalam petikan tersebut. Okey, isi ada dalam petikan. Kalau boleh elakkan ambil isi daripada petikan. Maknanya buat ayat sendiri. Faham ya? Buat ayat sendiri. Okey, kalau nak ambil isi saja tapi saya olah ayat saya. Boleh diterima ke? Masih boleh diterima. Ya Adlin? Relevan tu apa ni maksudnya? Boleh diterima. Logik dan relevan boleh diterima sesuai. Jawapan kamu tu sesuai, boleh diterima sesuai dengan okey. Lagi tepatnya sesuai dengan kehendak soalan. Sesuai dengan menjawab soalan lah. Kalau tak menjawab soalan, risau takut tak relevan. Contohnya apa? Contohnya, kenapa awak suka makan nasi ayam? Saya suka makan nasi ayam sebab saya sukalah. Itu jawapan yang mengundang apa? Mengundang amarah seorang guru. Jadi elakkan berikan jawapan macam itu, ya. Okey. Seterusnya kita tengok. Jawapan ni kalau pemahaman petikan, boleh tak buat bentuk point? Tak boleh, Natasha. Kena gunakan ayat yang lengkap. Okey, Syarifah, gunakan ayat yang lengkap. Maksudnya apa? Untuk menulis jawapan, kamu mulakan jawapan kamu daripada sebahagian soalan. Okey, tengok soalan dia, lepas tu ambil daripada perkataan dalam soalan tu untuk dijadikan sebagai kepala jawapan ataupun kepala ayat. Faham tak? Kepala jawapan ni apa dia? Permulaan ayat kamu punya subjek tu. Kita tak nak dalam bahasa Melayu tu ayat tergantung macam tu je. Tergantung sepi ya, tak cantik nanti, tak ada markah bahasa. Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Tak ada. Saya nak screenshot yang tadi. Yang mana? Yang ini kan? Yang ini boleh silakan screenshot sesuai dengan arahan soalan. Okey. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita teruskan lagi boleh? Boleh. Sebelum tu izinkan saya minum. Okey, bismillah. Ya Allah sedapnya. Nanti yang ni share kat notes bank ke? Enggak ada bank je. Bolehlah nanti saya edit sikit ya. Tak pun sebagi yang conteng-conteng ni. Senang kan? Betul? Okey, terimalah seadanya. Tiba. Alright, kita teruskan boleh? Okey. Untuk pemahaman petikan, sabar ya. Pemahaman petikan ni dia akan berikan petikan mengandungi lebih daripada satu petikan. Kalau kita tengok dia kata baca bahan-bahan. Bahan-bahan tu maksudnya petikan yang pendek, tidaklah terlalu panjang. Okey. Ada bahan 1, ada bahan 2. Maksudnya petikan 1, petikan 2 lah. Walaupun ada 2 bahan, adakah tema dia berbeza seperti hidup kita? Tema dia sama sahaja. Kalau bahan 1 menceritakan tentang menerangkan kepentingan menabung. Bahan 2 juga menerangkan kepentingan menabung. Kalau bahan 1 menerangkan berkaitan kesihatan, bahan 2 pun berkaitan kesihatan. Dia macam tu, dia takkan lari jauh ya. Okey, sekarang saya nak bagi satu tips macam mana kita nak jawab soalan dengan cepat dan mudah. Alright. Kalau dibagi pemahaman petikan, kamu menjawab soalan pemahaman petikan, ada petikan dulu, bawah dia baru ada soalan, betul? Okey, apa yang perlu kamu tengok ialah kamu baca soalan dia terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mendapatkan kata kunci.
ataupun keyword dalam bahasa Inggerisnya. Supaya kamu faham bahawa petikan tu menceritakan apa. Memanglah kita tak boleh terus jawab. Betul tak? Kita tak boleh terus jawab pun walaupun kita baca soalan terlebih dahulu. Tetapi kita baca soalan tu nak dapat agak, oh dia nak ni, dia nak berkaitan yang ini. Jadi apabila kita membaca petikan tu, kita boleh terus jumpa jawapan dia. Betul tak? Betul. Okey, jadi kita tengok soalan dia dulu. Tengok je dulu, nanti kita jawab sama-sama. Okey, soalan dia. Kita lihat di sini, nombor 1. Sekejap lagi sebagilah baca petikan. Lat tadi lat dulu. Okey. Nombor 1, berdasarkan bahan 2, huraikan latar belakang Azman. Dia minta berdasarkan bahan berapa? Dekat sini kita dah tahu soalan 1 ni jawapan dia ada dekat mana, Dinas? Ada dalam bahan 2. Jadi tinggal baca je bahan 2. Apa yang dia nak dekat sini? Dia nak latar belakang Azman. Maknanya dalam bahan 2 tu kita dah tahu ada satu watak, nama dia Azman. Betul tak? Betul. Okey, latar belakang Azman. Latar belakang ni apa dia? Latar belakang ni bermaksud ciri-ciri. Okey, latar belakang ciri-ciri sesuatu ataupun ciri-ciri, kalau kat sini kita tengok individu. Siapa nama individu tu? Azman. Apa ciri-ciri dia? Dia seorang anak yatim contohnya, ya. Tapi kita kena reka ke tidak? Kita kena tengok bahan 2. Bahan 2 tu cerita apa? Itulah yang kita kena huraikan, yang kita kena letakkan dalam jawapan. Boleh saling sebiji-sebiji ke sir? Boleh saling sebiji, tetapi digalakkan menggunakan ayat sendiri. Okey? Kamu kan biasa buat ayat, biasa mengayat kan? Okey. Sekarang kita tengok, tak boleh jawab lagi sebab kena baca petikan dia dulu. Baiklah, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Kat sini dia nak apa? Dia nak daripada bahan 1, bahan 2, ambil kedua-dua bahan tu. Okey, ambil kedua bahan, lepas tu barulah dia tanya kehendak soalan. Nyatakan tujuan. Tujuan apa? Tujuan Faris dan Azman menabung. Yang ini saya kena ajar. Okey? Maksudnya kita cerita bahan 1 dulu, baru kita cerita bahan yang kedua. Okey, Azman dan Faris. Apa persamaan mereka? Diorang suka menabung. Nampak ke tidak ni suka menabung. Okey, tak boleh reka. Kena tengok bahan 1, bahan 2. Anissa tanya, setolak markah tak kalau ambil sebiji? Ada cikgu yang memang ajar ambil salin bulat-bulat lah. Ada cikgu yang ajar ambil isi sahaja. Maknanya kita ambil isi dia, boleh ambil bulat-bulat kan, sebiji perkataan dia. Tapi kita tambah ataupun kita tukar perkataan lain dalam ayat asal tu, jadikan ayat kita sendiri. Begitu kisah hidup dia. Faham tak? Sebab tu ayat dia, soalan dia kata menggunakan ayat anda sendiri. Ya, jawab soalan menggunakan ayat sendiri. Okey. Yang ini kita tak tahu lagi apa jawapan dia sebab kita kena tengok petikan. Okey, soalan yang ketiga. Pada pendapat anda. Okey, pada pendapat anda. Apabila ada soalan pendapat ni, dia pasal apa sebenarnya, Iman? Lah tiba main petik je nama. Pasal idea kata Nurul, ya betul. Inilah dia soalan kebat tu, Liana. Kebab tu makanan, Liana. Makanan. Ada kebab daging, kebab campur, kebab yang ya Allah sedap juga dapat kebab ni. Biasa jual dekat pasar malam kan. Kebab ayam yo. Okey, kebab ya. Terima kasih kerana bagi idea untuk saya makan kebab lah tiba. Lama dah tak makan kan. Sedap betul. Baru beli. Dan baru beli Putri Fatin. Sedap tu Okey Alia, kita tengok kat sini Alia. Pendapat ni soalan kebat tadi. Jangan nak mengebabkan dekat sini ya. Okey, ada yang tak makan sayur ke? Biasa kebab apa yang sedap? Kebab yang pita tu, yang putih tu belah tengah,
bubuh isi-isi. Lah cerita pasal makanan. Kebab daging sedap ya. Kalau saya suka campur. Ayam campur daging. Tapi tiba-tiba harga dia jadi mahal. Betul tak? Lepas tu ada satu tempat tu pasar malam. Dekat depan masa lah. Dekat Gombak. Dan sedap kebab dia. Tapi naik harga dah. Dulu RM2.50. Lepas tu RM3 satu. Lepas tu jadi RM3.50. Saiz dia sama je. Macam tu juga saiz dia. Tiba-tiba sekarang RM3.10. Lah. Tak kepolek tu nak beli 2 ni. Bang, belilah 3 bang, RM10. Saya nak beli 2 je. 3 bang, RM10. Udah, kena beli juga sampai 3. Okey, settle kat sini pasal kebab. Okey, settle. Apakah kebaikan-kebaikan menabung? Okey, kebaikan menabung ni, semua orang tahu kebaikan ni maksud dia apa? Faedah. Ada yang tanya, sir, kalau dia tanya manfaat sama ke? Sama. Selain daripada kebaikan, kita gunakan apa lagi? Faedah. Ni yang sinonim dia. Okey, selain daripada faedah, manfaat. Manfaat. Okey, apa lagi? Selain daripada manfaat, kepentingan. Kepentingan. Okey, apa lagi? Kelebihan. Banyaknya. Okey, kelebihan. Sama aja. Jadi kalau keluar soalan-soalan ni, okey, dia tanya kebaikan, kelebihan, faedah, manfaat, kepentingan, semuanya sama. Guna idea sendiri. Betul Alif? Sebab dia tanya pada pendapat anda. Sebab tu saya cakap kena gunakan idea yang logik dan apa? Dan relevan. Sesuai dengan kehendak soalan. Lepas tu huraikan ke? Alia kata huraikan ke? Ya, berikan huraian sedikit. Contohnya dapat memberi barang keperluan. Berilah huraian ataupun contoh seperti dapat beli kasut. Contohnya. Okey. Kalau guna idea kawan boleh ke? Ya Allah. Hai. Kalau guna idea kawan ya Adlin, tengok juga kawan tu macam mana. Kalau dia bijak pandai boleh guna idea dia. Ya? Takut nanti tak ada markah pula. Okey, jom kita tengok petikan dia boleh. Guna idea cikgu confirm pasti 100% markah. Tapi cikgu tak nak guna otak cikgu. Tak nak guna idea cikgu malam ni. Alright. Kita tengok bahan satu tu. Bahan satu dulu. Okey. Siapa tadi yang nak baca? Buat bunyi tik dulu. Tadi Iman Berio nak baca. Iman mana Iman ni? Okey, Iman. Dah betulkan owning kenapa? Fatin Husna pun ada. Hai Fatin. Bergorak-bergorak tu. Hai Pritika. Ada Pritika. Baru buka kamera masing-masing ni. Bila sebut nama ada buka. Haziq Zikri. Pritika dia dari dulu tak hilang-hilang. Dia punya apa tu? Filter tu. Aini Sofia. Dia rambut macam tu. Kasih ada. Ramai ada. Masing-masing elok kamera ni. Dinas macam biasalah masih lagi kentang ya. Zana ya Allah bershopping bawah tanah tu Okey, jom kita tengok petikan dia. Okey, ada Syada. Bagus. Danish. Danish bercermin mata. Ya Allah, saya pun tak tahu rupanya boleh tengok mereka masing-masing ya. Pastikan kalau nak tutup tu tertutup betul. Teknologi hujung jari sekarang. Kita nak buat apa tadi? Baca bahan satu. Ya Allah, bahan satu. Siapa tadi ni meminta-minta ni Iman Natasha ni. Iman. Okey Iman. Hai sir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iman. Apa khabar Iman anda? Sihat. Susah kita Sihat. Dah makan dah? Baru makan Maggi. Makan Maggi. Maggi apa? Tom yum dengan sebubuh siput lala sikit. Allah sedapnya. Buat sendiri Siput lala tadi ada sup, lepas tu saya rasa macam nak makan Maggi. Saya masak Maggi, lepas tu saya makan dengan lala. Faham. Semalam saya makan kerabu Maggi. Ya Allah sedapnya. Tapi orang lain buatkan lah. Tiba cerita pasal makanan. Iman, cuba baca Iman. Boleh nampak tak? Tak apa, saya ada nota. Tak. Okey, on.
Faris anak tunggal dalam keluarga. Bapanya seorang peniaga dan mempunyai sebuah kedai runcit. Kehidupan mereka agak selesa tetapi Faris tidak dimanjakan dengan kemewahan. Faris diajar supaya berjimat cermat untuk masa depan. Faris selalu menolong bapanya di kedai runcit. Dia menghargai penat lelah bapanya mencari rezeki. Walaupun upah yang diberikan oleh bapanya disimpan di dalam tabung, dia mengumpulkan wang tersebut untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Tambahan pula, dia juga ingin membeli kasut berjenama Adidas yang telah diidam-idamkan. Apa yang lepas makan lagi macam teri lidah ni? Oh, baguslah. Ya Allah. Dah habis dah? Dah. Lajunya baca. Bagus Iman. Terima kasih Iman. Saya sakit tekak kan? Kenapa? Nak bagi ubat ke? Seminar Iswah banyak-banyak. Oh no. Tak sedap. Okey. Nanti seminum. Biasa malam, tengah malam baru minum. Iman. Okey. Iman, pilih seorang untuk baca bahan dua boleh Iman? Tengok yang buka kamera ke, yang kat tangan ke, apa ke. Boleh? Allah, tiba-tiba muncul macam... Pilih Iman. Siapa yang Iman tak pilih, marah dia. Nak lelaki ke perempuan? Dua-dua boleh, laki boleh, perempuan pun boleh. Sabar, bawa ketenangan kawan-kawanku. Bagi Danish kot. Danish boleh. Danish nak baca ke? Nation, siap ni. Okey. Iman pilih Danish ya. Ya Allah, Danish. Apakah ilmu yang Danish gunakan? Terima kasih Iman tak dapat. Lah dah mute. Danish ya, Danish. Danish yang ada tanda. Oh, Danish. Ni ke? Halo, Danish. Halo, sir. Sihat, Danish? Sir. Sihat. Sir, kalau ada bunyi lain, minta maaf, sir. Bunyi apa tu? Bunyi. Tak apa. Sekejap lagi kita settlekan, Danish. Okey, Danish. Boleh ke Danish baca bahan dua? Boleh. Okey, silakan, Danish. Azman merupakan anak. Azman merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Dia juga seorang anak yatim. Bapanya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Kini ibunya lah yang menyara kehidupan mereka dengan menjual kuih. Setiap hari Azman membantu ibunya menjajah kuih selepas pulang dari sekolah. Kadang-kadang jualannya habis, kadang-kadang tidak. Ada juga pembeli yang bermurah hati membayar wang lebih kepadanya. Wang itu akan disimpan di dalam tabung untuk menampung keperluan persekolahan Azman dan adik-adiknya. Okey, terima kasih Danish. Danish dari Sabah ke Danish? Ada darah Sabah. Ada darah Sabah. Menetap di mana? Sarawak. Okey, terima kasih Danish. Alright. Bunyi macam Sabah, ada darah Sabah tapi menetap di Sarawak tu jauh ya. Patutlah dengar bunyi dia. Tapi dekat hati saya. Gitu. Betul lah tu. Kamu semua dekat. Sentiasa ada dalam hati saya. Okey, ada yang tanya, Sir, menjaja ni apa dia? Bahan kedua, setiap hari Azman membantu ibunya menjaja kuih. Pernah dengar tak perkataan menjaja? Menjaja ni apa dia? Menjaja ni menjual ataupun meniaga. Tahu dia menjual secara kecil-kecilan ya. Okey, menjaja, menjual makanan secara kecil-kecilan. Sebuat dalam bracket, dalam kurungan secara kecil-kecilan. Biasanya macam mana? Okey, contohnya kalau macam tepi jalan, ada yang buka payung, makcik buka table tu kan, open table, pagi-pagi nasi lemak. Bila dah tengah hari, pukul 10, pukul 11 dia tutup. Itu menjaja lah. Maksudnya penjaja orang yang buat bisnes. Okey? Secara kecil-kecilan. Dan biasanya kalau menjaja ni, dia menjual barang boleh, dia menjual makanan. Tengoklah apa jenis barang yang dijual ya. Okey, jadi kalau menjaja kuih, menjual kuih. Menjual kuih secara kecil-kecilan. Okey, jadi kita tengok sama-sama dekat sini soalan dia. Boleh ke cara nak jawab soalan? Dah tahu kan? Dah jumpa jawapan kan? Jumpa jawapan, bukan jumpa jodoh. Ini tempat belajar menuntut ilmu. So, kalau gerai macam mana pula? Gerai tu nama tempat dia tu. Kalau menjaja, betul lah gerai.
Gerai tapi dia kecil-kecilan. Okey, tapi biasanya kalau menjaja ni contohnya dia bukan bangunan yang tetap. Tahu tak? Contohnya hari ni dia jual kat sini. Contoh kalau macam gerai orang tu dia tetap, dia ada bumbung, ada dinding kan. Tapi dia gerai, itu menjalankan perniagaan, menjual. Menjaja ni dia gerai pun betul tapi dia kecil. Pasar malam menjaja. Jadi kita kata apa? Penjaja. Bukan menjajah. Menjajah tu lain. Seseorang duduk dalam hati kita tanpa kita sedari. Itu menjajah ya. Awas ya. Okey. Kita teruskan. Kita tengok soalan nombor 1. Soalan 1 tadi dia nak berdasarkan bahan 2. Latar belakang Azman. Azman merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. 3 orang ya. Okey. Jadi kita tengok dekat sini Pritika. Adakah ayat ini merupakan jawapan dia? Betul. Ayat dia, jawapan dia. Anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Lepas tu bagi 1 poin ke? Janganlah bagi 1 poin ya. Bagilah isi yang lain. Tambah lagi supaya markah kamu lengkap ya. Okey. Dia juga seorang anak yatim. Anak yatim ni apa dia? Anak yatim ni anak yang sama ada dia tiada ayah ataupun tiada ibu. Okey? Anak yatim. Kalau tak ada kedua-duanya, tak ada ayah, tak ada ibu, okey. Kalau tak ada ayah, tak ada ibu, itu merujuk kepada yatim piatu. Yes, betul Daniel. Okey, bapanya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Alright, sekarang kita dah dapat 3 isi dekat sini kan. Kita tengok cara nak menjawab soalan dia. Ingat, cara nak menjawab soalan sama dengan cara menjawab soalan sama je kalau menjawab soalan menggunakan ayat yang lengkap ya. Jadi kita boleh ambil daripada mana? Kita tengok soalan dia. Ada yang tanya, "Sir, saya nak mulakan dengan berdasarkan bahan 2 ke? Ataupun boleh tak saya mulakan daripada latar belakang Azman?" Boleh. Yang penting untuk pemahaman petikan dia ada subjek. Tahu subjek? Ada permulaan ayat dia di hadapan. Alright? Okey, jadi kita tengok dekat sini, tak perlu berdasarkan bahan 2 pun boleh, tapi kalau nak ambil lagi bagus. Kalau macam sebuat apa, saya ambil sahaja dari depan ya. Berdasarkan bahan 2. Ini menandakan bahawa kamu baca dia punya petikan tu. Alright, berdasarkan bahan 2. Okey, Azman, kita ambil daripada Azman, latar belakang tu tak payah. Okey. Azman merupakan macam ni kalau kita nak menerangkan tentang diri seseorang. Okey, cuba tengok. Berdasarkan bahan 2, Azman merupakan. Nak letak latar belakang boleh tak, Sir? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita dah ambil berdasarkan bahan 2, lepas tu kita nak cerita pasal Azman kan? Bahan memang huruf besar ke ya Najib? Kita tengok B tu dalam soalan. Kalau dia huruf besar, huruf besar. Kalau soalan tu dia tulis huruf kecil, okey, B tu huruf kecil, kita guna huruf kecil juga. Kita ikut apa yang tertulis dalam soalan tu ya. Okey, Azman merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Merupakan anak sulung. Ada yang tanya, "Sir, kalau saya nak buat anak pertama boleh ke tidak?" Sama tak anak sulung dengan anak pertama tu? Sama. Jadi boleh, tak ada masalah. Alright. Anak sulung. Okey, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Maksud dia Azman ada berapa orang adik lagi? Dia ada 2 orang adik. Okey, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Okey, adik-beradik. Alright. Baru 1 isi, betul tak? Latar belakang dia. Sekarang kita tambah lagi 1 latar belakang dia. Apa? Latar belakang yang kedua tadi. Kita nak ceritakan dia anak yatim. Okey. Boleh tak gunakan penanda wacana dekat sini?
Boleh kata Ainin. Ya, betul. Letak je penanda wacana supaya bahasa cantik, olahan bahasa tu dapat markah penuh. Selain itu, Azman juga seorang anak yatim. Seorang anak yatim. Seorang anak yatim yang telah kematian, kita gabungkan. Siapa yang meninggal? Ayah ke mak dia? Ayah dia, lawa tulisan biasa. Okey. Tak adalah biasa je. Yang telah kematian. Kematian bapanya sejak dia kecil. Setuju tak? Setuju. Okey, adakah kita reka? Tidak. Kita tengok berdasarkan bahan dua. Yang telah kematian, yang telah meninggal boleh tak? Boleh. Tak salah. Okey. Yang telah kematian bapanya sejak. Sekejap lagi saya zoom out supaya kamu boleh nampak semua. Yang telah kematian bapanya sejak kecil. Okey, sejak kecil. Ataupun sejak ni sejak dia kecil. Sejak dia kecil lagi. Alright, cukup. Nampak tak jawapan dia? Sekali lagi seulang. Berdasarkan bahan dua, Azman merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Okey. Selain itu, Azman juga seorang anak yatim yang telah kematian bapanya sejak dia kecil lagi. Lengkap. Okey. Yang ini kita gabungkan. Kematian ibu bapa dan juga anak yatim tu dalam satu ayat. Pekat qalqalah, betul tu kasih. MRSM KBUA apa tu? So kalau kehilangan boleh ke? Kehilangan sesuatu yang tidak dijumpai boleh diterima. Kepala batas ulul albab. MRSM KB. Kamu MRSM lah. Wow, ulul albab ni yang dia ada tahfiz tu kan? Betul tak? Yang ada macam pengajian agama. Nurul pun sama ke? Sekolah dulu tak pandai. Cik Diba. Kita SBP je. Kena hafal Quran, betul. Okay. Nice. Sebab ada nama sekolah kat situ tu yang saya tanya tu. Ya. Okay, ada soalan lain? Sebelum saya tanya soalan, kalau tak masuk MRSM, PH, kita sekolah biasa sama. MRSM PDRM Ali. MRSM PDRM Ali yang dekat Kedah tu ke? Hari-hari berkawat ke? Yang maktab polis di Raja Malaysia. Sekolah Raja Perempuan Takyah Zaidatul dekat Perak. Dah dapat 3 ke se? Ya, betul. Macam ni boleh dapat 3 markah. Bagi 2 isi, lepas tu menggunakan 1 bahasa yang lengkap. Alright? Okay, ada soalan lain? Tak apa, kat mana-mana sekalipun kamu sekolah, yang penting usaha kamu kan, niat kamu untuk berjaya. Kalau duduk asrama tu dia dapat berdikari. Kalau duduk dekat rumah dapat bersama dengan keluarga. MRSM terendah. Okay. Alright. Hidup form 1. Okay. SMKS 18. Section 18 ke? Sekolah Menengah Kebangsaan Section 18. Shah Alam. Betul ke? Biasa kalau ada section ni Shah Alam. SBPI Rawang, Nur Sarah Nadia. Betul ke? Sarah Nadia, SBPI Rawang, sepintar ke? Okey, ada Sasar, ada Sarah Nadia tadi. Bolehlah kirim salam dekat Cikgu Kasmawati. Okey, cuba tanya cikgu. Kenal Cikgu Syuk tak? Cikgu Syuk belajar kat situ lah. SBPI Rawang dari form 1 sampai form 5. Dah lama dah. Itu pun ulul albab juga. Semesti Smart Kajang. Pandai lah semua. Semua student power ni. Walaupun SMK, some say, some touch, Tengku Ampuan Jamaah, betul. Smart Kajang pun saya pernah pergi. TKC, Sekolah Agama Menengah Tinggi, KKB. Wow, dahsyat. Okey, jom kita sambung. SMK pun saya suka. Dia sekolah macam
bukan di tempat mana kamu belajar, tapi sejauh mana kamu belajar untuk berjaya. Samten Hulu Langar. Okay, nice. Banyak yang sekolah agama pun kat sini. SMKA. Alhamdulillah, baguslah. Tunku Kursyah ni paling pandai. Tiba. TKC Okay, kita tengok soalan 2 boleh? Dah macam ni dah, macam reunion dah. Okay. MCKK. Alright, nanti kita sembang pasal sekolah lagi. Alright. Nombor 2. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan tujuan Faris dan Azman menabung. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Bahan 1, dia cerita pasal Faris. Bahan 2, dia cerita pasal Azman. Betul tak? Okey, kita nak cerita yang mana dulu? Kita nak cerita bahan 1 dulu ke kita nak cerita bahan 2 dulu ke kita gabung? Putri kata bahan 1 dulu. Betul. Kita cerita bahan 1 dulu. Kita asingkan jawapan kita ya. Kita letak bahan 1 dulu. Okey. Lepas tu kita tengok apa isi yang paling tepat berdasarkan bahan 1 tu. Macam bahan 1 ni, dia menyatakan Faris. Kenapa Faris menabung? Ada tak jawapan dia dalam bahan 1? Ada. Dekat ayat yang terakhir. Perasan tak? Ayat paling last sekali. Dia nyatakan apa dekat situ? Okey, dia mengumpulkan wang tersebut untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Betul tak? Lagi satu, apa tujuan dia? Dia ingin membeli kasut berjenama Adidas yang telah lama diidam-idamkan. Gitu. Nak beli kena kumpul duit kan? Zaman sekecil dulu kumpul duit tahu buat apa? Nak beli aiskrim tu je. Pedal Pop, aiskrim Nestle. Lah nak beli aiskrim. Bukan nak beli barang kan? Kumpul lah sehari RM1. Cukup RM2 2 kupang dapat beli aiskrim drumstick. Ya, aiskrim tiket apa tu. Ui, zaman kanak-kanak seronok. Okey. Sekarang kita buat bahan 1 tu. Aiskrim crunch tu pun sedap juga. Yang crunch sekarang harga dia RM1.50 kan. Paling suka Okey. Baguslah, kita ada minat yang sama. Boleh tubuhkan grup ni. Alright. Ada 2 isi dalam bahan 1. Baiklah, macam mana kita nak buat? Kita tengok berdasarkan bahan 1. Okey, kita buat bahan 1 dulu. Berdasarkan boleh lagi tak semua? Boleh ya? Okey. Berdasarkan bahan 1. Okey, ini dia. Tujuan Faris. Okey, kita cerita pasal Faris dulu. Tujuan Faris menabung. Alright, tujuan Faris menabung adalah untuk jangan tanya ialah ya, saya dah terangkan betul. Okey. Jangan mulakan dengan Azman. Kita mulakan bahan 1 dulu. Bahan 1 dulu. Okey, adalah untuk membeli. Ceritakan semua isi dia kesa. Ya, betul. Okey, adalah untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya kan? Okey, betul. Adalah untuk membeli beberapa naskah. Okey, naskah komik kegemarannya. Tak payah berikan contoh sebab dia berdasarkan bahan kan. Tak payah contoh ya. Kegemarannya. Okey, nak masuk isi yang kedua kan dia ada lagi satu tujuan, betul tak? Faris tu ada 2 tujuan kan. Nak menyatakan tujuan yang kedua masih gunakan penanda wacana. Okey. Selain itu, okey, Faris juga okey, jangan tersilap nama. Tersilap nama tolak 1 markah salah fakta dia. Okey, Faris juga ingin membeli kasut Adidas, betul tak? Kasut berjenama Adidas. Okey, membeli kasut berjenama kasut berjenama Adidas. Ambil je ayat dia sebiji-sebiji. Sebab itu dia punya point, dia punya isi kan.
Okey, Adidas yang telah lama diidamkannya. Okey. Yang telah lama. Okey, yang telah lama diidam. Kalau dalam kalau dalam petikan dia cakap apa? Diidam-idamkannya, betul tak? Okey. Yang telah lama diidam-idamkannya. Okey, idamkannya. Idamkannya apa dia, sir? Diidamkan ni merujuk kepada yang dah lama dia macam dia suka, dia nak benda tu, dia teringin nak beli benda tu. Surat khabar pun guna penjodoh bilangan ke? Ya, penjodoh bilangan naskah, ya betul. Okey, ada yang tanya, siapa yang tanya tadi? Sir, kalau tak letak penanda wacana boleh ke? Kalau tak letak penanda wacana boleh, tak salah. Tapi dari segi penggunaan ayat tu nampak biasa sahaja berbanding dengan ada penanda wacana. Okey, dah lengkap ke jawapan? Belum lagi. Belum lagi lengkap. Okey. Berdasarkan bahan 2 pula, betul tak? Tujuan tu berdasarkan bahan 2 pula. Okey, bahan 2. Kalau guna manakala boleh tak? Manakala tu kata hubung. Kata hubung dia tak boleh ada dekat awal ayat. Ya? Okey. Kita buat ayat asing ni. Berdasarkan bahan 2 pula. Tujuan. Start perenggan baru ke? Bukan perenggan, sambung je terus ayat sebelah. Ayat yang baru. Bukannya buat bentuk perenggan dia, ayat saja. Buat ayat yang baru. Okey. Berdasarkan bahan 2 pula, Azman lengkap ni sebagai jawapan ya. Okey, Azman menabung. Tak payahlah sebagai conteng-conteng ni. Kamu screenshot je. Tiba. Kamu salin je. Nak cemerlang kan? Salin. Boleh? Lah, tak boleh. Mulalah tu. Azman menabung. Kenapa? Untuk menampung keperluan persekolahan. Untuk menabung untuk untuk membeli apa dia? Keperluan persekolahan dan keperluan pula. Okey, untuk membeli keperluan. Ataupun kita tambah sikit perkataan barang. Barang keperluan. Kalau menampung boleh je, tak salah, tapi setukar sikit je. Sama kan? Menampung dengan membeli sama je ya. Okey, menampung tu maksud dia menambah kos. Okey. Barang keperluan. Okey. Persekolahan. Panjang pula jawapan ni, tapi memang kita ikut ya. Isi dia persekolahan dia dan adik-adiknya. Dia dan adik-adiknya. Kenapa? Sebab Azman ni dia orang susah, betul tak? Okey, dan adik-adiknya. Jadi bila orang susah, dia kena simpan duit. Okey, ini jawapan yang lengkap nombor 2. Okey, seulang balik. Berdasarkan bahan 1, tujuan Faris menabung adalah untuk membeli beberapa naskah komik kegemarannya. Selain itu, Faris juga ingin membeli kasut berjenama Adidas yang telah lama diidam-idamkannya. Tadi ada yang cakap, sir, kalau saya buat diidamkan saja boleh tak? Jawapan dia boleh. Betul juga jawapan tu. Okey, lepas tu masuk poin yang kedua. Berdasarkan bahan 2 pula, Azman menabung untuk membeli barang keperluan persekolahan dia dan adik-adiknya. Boleh tambah isi lain ke? Tak payah tambah. Dah cukup dah isi tu. Boleh buat isi sendiri ke? Tak payah buat. Jangan buat isi tersendiri. Isi sendiri tidak ada markah. Sebab soalan nak kamu berikan jawapan berdasarkan bahan. Nak SS, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Tadi saya ada kelas dengan darjah 6 ilmu free pagi tadi. Sir, nak screenshot tapi saya kena ada dalam kamera. Buat love dekat pipi.
Ya Allah, dia tak tahu macam mana nak buat. Rupanya macam mana entah. Mentang-mentang pipi ni tombam. Tak tahu macam mana. Tapi dia kata letak dekat pipi. Trend apa? Risau ya kadang-kadang dengan masyarakat zaman sekarang. Okey, ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Kita teruskan lagi boleh? Perlu guna semua isi ke? Ya, betul. Kalau dia minta tujuan tu, okey. Faris tadi ada 2 tujuan. Azman ada 1 kan? Jadi kena gunakan kesemuanya. Letak kat pipi. Macam ni. Tapi kenapa letak kat pipi Kenapa macam bukan? Tak faham pegang pipi. Comel, sebab comel. Pegang pipi lepas macam ni. Lepas tu tangan sebelah je. Sebab ada yang kata buat macam ni lah, buat yang apa nama? Ya Allah, lupa dah jari tu. Macam mana? Macam-macam. Ya Allah, ajaran zaman sekarang ya. Guna tangan kiri. Tangan kiri. Lepas tu dia jadi love ke? Dah, jomlah tengok soalan ketiga. Letak kat ni. Sebab tadi tak habis. Sepening ya. Pening sebab belajar tadi. Belajar buat apa? Belajar buat love. Cubit pipi macam ni. Ini satu aib. Ya. Tak boleh. Macam ni. Lepas tu cubit. Ya Allah, buruknya. Ada yang tengah buat ke? Jangan buat. Takut terkejut nanti. Buat big love. Tak faham. Jom kita sambung. Nantilah buat tutorial Buat tutorial nanti. Biasalah dia dah tua. Tak tahu budaya-budaya macam tu. Ya, dulu macam ni lah. Love lah. Ya. Okey. Bagus-bagus, saya suka untuk menceriakan hari. Okey, nanti kita lukis kat janji. Okey, pastikan lukisan tu elok. Alright. Seterusnya kita tengok dekat sini pada pendapat anda. Okey, kalau ada anda, kita gunakan apa? Saya. Pada pendapat saya. Alright, cara mula menulis jawapan memang macam tu. Kalau soalan kebat, pada pendapat saya, bukan pendapatan dia. Pendapatan tu lain. Pendapatan tu buat kerja dapat gaji. Ya, pada pendapat anda tukar kepada saya. Koma. Okey. Katakanlah kalau dia tengok dekat sini, katakanlah dia letak kebaikan-kebaikan. Maknanya dia nak berapa? Dia nak lebih daripada 1. Bagilah 2 ataupun 3. Okey, untuk letakkan isi yang pertama, kita buat macam ni ya. Antara kebaikan. Gitu. Okey, antara kebaikan menabung. Okey. Apa kebaikan dia? Adalah gunalah adalah. Kenapa adalah? Sebab dia bertemu dengan perkataan dapat. Adalah dapat apa? Dapat digunakan pada waktu kecemasan. Okey. Adalah dapat digunakan. Okey, digunakan pada waktu kecemasan. Okey, pada waktu kecemasan. Boleh tak berikan contoh? Macam mana waktu kecemasan tu? Seperti ketika berlakunya kemalangan, ataupun kebakaran, ataupun banjir, yes, ataupun boros. Boros bukan kecemasan. Itu perbuatan kehendak. Kita pilih untuk boros, ya. Okey, kecemasan seperti nak marah tapi tak marah. Seperti ketika berlakunya kebakaran, ya. Seperti ketika berlakunya kebakaran secara tiba-tiba. Ataupun seperti ketika berlakunya kemalangan. Kita buatlah kemalangan. Boleh beli ubat kan? Okey. Kemalangan secara tiba-tiba. Bukanlah kita minta benda tu kan? Okey, tiba-tiba.
Alright, settle. Isi yang pertama berserta huraian. Masuk isi yang kedua, gunakan apa? Penanda wacana. Macam biasa. Selain itu, apa? Isi yang kedua. Tidak mengalami kesempitan wang. Okey, betul. Melanjutkan pelajaran. Betul. Okey, selain itu, hasil tabungan. Hasil tabungan juga, okey, juga boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran bayar sewa rumah. Hasil tabungan juga, betul lah tu. Kejap lagi, apa nama? Zoom out supaya kamu boleh nampak ya. Selain itu, hasil tabungan juga boleh digunakan untuk menyambung pelajaran. Okey, bagus. Untuk melanjutkan. Okey, melanjutkan pelajaran. Bagus. Pelajaran. Okey, pandailah sikit. Ada yang tanya, degree ijazah dulu duit sendiri ke? Sepunya ijazah sarjana muda saya dapat beasiswa, maksudnya free, tak payah bayar. Beasiswa daripada kerajaan. Yang kedua, yang saya ambil ijazah, kan ada ijazah sarjana kan, master, pernah dengar tak? Yang tu saya bayar, duit sendiri. Berapa ribu? 17,000. Sedih. Yo, bayar yuran nak dapat sekulung ijazah. Sama PhD lagi mahal. 35,000 ke 40,000. Gitu. Master bidang apa, sir? Bidang pendidikan, Daniel. Pendidikan bahasa Melayu. Ijazah sarjana muda, degree pun bahasa Melayu, pengajian Melayu. Assalamualaikum, sir. Hai. Hai. Auto tak nak masuk universiti, masuklah. Buat mak ayah bangga kan. Universiti apa dalam negara je. 17,000 sebulan. Tak. Sekali belajar. Oi nah. 17,000 sebulan, mana nak cekau duit tu, tak balik modal ni, ya. Sekali belajar 2 tahun 17,000. Swasta ke tak? UKM, itu Universiti Kebangsaan Malaysia. PhD 35,000. Itu saya nak mohon beasiswa PhD. Mana nak cekau 35,000. Adalah simpanan, tapi tak apalah. Ya, okey. Hasil tabungan juga boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran, seperti menampung. Okey, seperti menampung. Malin ada ke dalam kelas ni, Malin? Okey, seperti menampung pembiayaan, yuran, yes, yuran pengajian, seperti menampung yuran, okey, yuran pengajian. Sikit lagi guys, dapat ke? Okey, yang ini contoh jawapan dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, seulang balik ya. Pada pendapat saya, antara kebaikan menabung adalah dapat digunakan pada waktu kecemasan seperti ketika berlakunya kemalangan secara tiba-tiba. Kita nak bagi huraian terus dalam ayat tu. Selain itu, hasil tabungan juga boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran. Seperti menampung yuran pengajian. Nak belajar pun kena bayar yuran. Betul tak? 2 isi pun cukup, ya sir. Okey, sekurang-kurangnya 2 isi. Tapi kalau 4 markah, nampak tak ada 4 markah kan? Kamu kena berikan 3 isi. Nak selamat. Okey, apa isi yang ketiga? Tambahan pula. Okey, tambahan pula. Apa nama? Duit tabungan. Tak nak selamat dah. Kenapa kan? Tambahan pula duit. Okey. Apa nama? Wang simpanan daripada tabung ya. Okey. Wang simpanan daripada tabung juga boleh digunakan untuk menyara hidup. Macam itulah. Okey, daripada tabung juga boleh digunakan untuk menyara ataupun untuk membeli barang keperluan lah. Juga boleh digunakan
untuk membeli barang keperluan. Digunakan untuk membeli barang keperluan ataupun barang kegemaran pun boleh, terserah dekat kamu. Tapi sebut kat sini barang keperluan harian. Kod-kod lah, nak makan sedap ke kan, nak beli sotong. Gunalah duit tabung. Okey, ini jawapan yang lengkap. Nampak tak? Nampak. Duit dalam bank tu kira menabung ke? Betul Iman Natasha. Duit dalam bank pun dikira menabung. Kalau orang tua sekarang, contoh, kalau masuk gaji, dah tolak siap-siap berapa nak simpan bulan-bulan. Kalau simpan berapa? Jangan beritahu orang. Sebulan, rahsia. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okey, untuk membeli barang keperluan, bagilah contoh. Tak payah huraian pun tak apa. Ya. Okey, ada apa-apa soalan lain nak tanya? Tak ada, nampaknya tepat menunjukkan pukul 9 malam. Habis dah kita punya ni. Dah tak ada dah. Okey. Kita jumpa lagi pada hari esok. Ya Allah, jangan jemur ya dengan cepatnya habis. Esok kita jumpa pada pukul 11.30 pagi. Jangan lupa sarapan dulu sebelum masuk kelas. Take care semua. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam. Tata didi tutu. Ya Allah, handsome-nya. Semoga ceria selalu. Bye-bye. Okay, Assalamualaikum. Good night. Bye.